PSM negara. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata adalah berbahaya kerajaan boleh menyebabkan Hakim Mahkamah Session Jenayah Syamsuddin Abdullah menetapkan 22 Februari depan tarikh sebutan bagi kes akta hasutan melibatkan Naib Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Muhammad Fakhrul Razi Muhammad Mokhtar. Kes tersebut berkaitan protes jalanan Kita Lawan. Menurut Peguam Bela Azizul Syariman, pihak beliau meminta mahkamah memberi tempoh bagi memeriksa bukti dokumen serta CD yang diserahkan pihak pendakwa raya. Kes ditetapkan untuk sebutan pada hari ini dan kami baru diserahkan dengan sesalinan rakaman video dalam bentuk CD semasa ucapan Ustaz lah. Dan juga dokumen-dokumen lain seperti laporan polis dan laporan tangkap. Jadi saya minta masa daripada mahkamah untuk mendapat arahan lanjut daripada anak guam lah. Sama ada kita nak buat satu representasi kepada Peguam Negara ataupun kita terus minta tarikh bicara lah. Jadi tarikh 22 hari bulan Februari ini adalah untuk pihak pembelaan Peguam mendapat arahan daripada anak guam untuk tindakan seterusnya lah. Jelasnya, CD tersebut mengandungi ucapan Naib Ketua Pemuda Parti Amanah Negara ketika menyertai himpunan tersebut. Dalam perkembangan sama, Naib Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Muhammad Fakhrul Razi Muhammad Mokhtar berkata perbincangan akan dibuat bersama peguamnya bagi mengenepikan tuduhan tersebut memandangkan bukti yang dikemukakan pihak pendakwa raya tidak kukuh. Masa ni kita tunggu, saya akan berbincang dengan saya punya lawyer untuk mengambil tindakan yang terbaik lah untuk pastikan kes ni digugurkan. Kalau ikutnya benda ni lebih kepada orang kata ucapan, yang mana ucapan saya tu lebih kepada nak membela rakyat berkaitan dengan isu rakyat. Jadi kita nak lihat jugalah nanti kaji secara terperinci di mana kes yang dikenakan ke atas kita. Kalau kes tu tak kuat, mungkin kita akan mohon macam mana yang lawyer sebutkan tadilah untuk Peguam Negara menggugurkan pertuduhan kes tu. Beliau berkata demikian ketika menghadiri kes perbicaraannya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kerajaan digesa tidak mengulangi kesilapan sama ketika melaksanakan program pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Bertindak Isu-Isu Pendidikan Kebangsaan, Abdul Rauf Hussein berkata, peratusan pelajar gagal dalam SPM ketika pelaksanaan PPSMI sangat tinggi. Ada pelajar yang hanya lulus matematik, sains. Mata pelajaran lain gagal. Tak pelik lah. Kalau zaman kita sekolah, kalau yang gagal tu matematik, sains. Ni terbalik. Lukisan saja lulus, ni kemahiran hidup lulus, ni IA lulus, kan? Sains, matematik, ni fizik, biologi lulus. Sekarang ni PSMI. Jadi terbalik. Subjek yang biasanya lulus, tak lulus, tetapi yang biasa tak lulus, lulus. Tegasnya lagi, pihak kerajaan terutamanya unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan pemandu tidak seharusnya mengambil jalan mudah dengan menukar dasar pendidikan sebagai alternatif membantu pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris. Perlunya dibuat dasar ini kerana bahasa Inggeris, penguasaan bahasa Inggeris pelajar terlalu lemah berbanding dengan Vietnam. Sebab itu pelajar tak dapat kerja. Itu bukan, kita tidak boleh terima. Yang tak dapat kerja ini bukan kerana bahasa Inggeris saja. Dari situ. Tak betul. Pemandu menekankan aspek ekonomi. Pendidikan bukan itu saja. Nilai-nilai murni kita nak timbul. Penguasaan ilmu. Dan kita sebut tadi bahawa hari ini bahasa Malaysia atau bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmu, bahasa tamadun dunia, bahasa pendidikan tinggi. Tapi kalau apabila untuk belajar matematik pun tak layak guna bahasa Malaysia,
Tegasnya, cadangan pemandu memperkasakan bahasa Inggeris disambut baik, namun menolak pembelajaran melalui bahasa Melayu bukan suatu yang wajar dilakukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Wisma Amanah Ibu Negara. Hari ini, melalui ini, program itu untuk itu ada duit. Maka sebab itu kami sokong. Sekarang ni berbagai-bagai yang dicadang oleh pemandu. Itu kami terima. Nampak? Lakukan itu. Lakukan itu. Yang dikatakan HAP itu. Mana? Tetapi jangan ganggu-gugat pengajaran, pembelajaran sains, matematik, fizik, kimia, teknologi dan sebagainya. Fenomena El Nino merupakan fenomena perubahan cuaca panas dan kering. Menurut pakar klimatologi dan oceanografi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Fridolin Tangang, fenomena El Nino merupakan satu fenomena iklim berskala besar yang berlaku di Lautan Pasifik. Fenomena El Nino ni sebenarnya adalah satu fenomena iklim berskala besar yang berlaku di rantau Pasifik, di Lautan Pasifik. Dan dia sebenarnya adalah akibat daripada interaksi lautan dan juga atmosfera di kawasan tropika Pasifik. Dan ianya dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan laut yang kita boleh nampak di kawasan tengah, daripada kawasan tengah hingga ke kawasan timur Lautan Pasifik. Ujarnya kawasan di Malaysia terutamanya di Sabah akan mengalami keadaan kemarau dan penurunan hujan yang sedikit akibat daripada fenomena ini. Dan apabila kita bergerak daripada bulan November, daripada bulan Disember sampai ke awal tahun 2016 hinggalah beberapa bulan akan datang, hingga bulan April, bulan Mei, kawasan Sabah terutama dan juga selatan Filipina akan mengalami keadaan yang kemarau, penurunan hujan yang kurang dan juga cuaca panas akibat daripada fenomena El Nino ini. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor Dr. Fridolin berpendapat penduduk Sabah seharusnya dibekalkan dengan bekalan air bersih secukupnya bagi menghadapi fenomena ini, memandangkan masyarakat pedalaman Sabah hanya bergantung pada air perigi dan hujan sebagai sumber. Jadi saya rasa misalnya kalau di Sabah ni langkah-langkah harus diatur supaya kawasan-kawasan pedalaman yang mungkin tidak ada bekalan air yang seperti ada di bandar, yang mereka hanya bergantung pada air perigi dan juga sumber air daripada hujan misalkan. Saya rasa perlu dipikirkan bagaimana untuk memastikan bahawa sekiranya keadaan kemarau ini berterusan, maka ada mekanismenya untuk membekalkan air kepada penduduk-penduduk yang mungkin terlibat di kawasan pedalaman Sabah dan kawasan-kawasan ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh kru edisi @mobtv.my.